Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang dihormati, terima kasih kerana bersama di dalam channel ini. Satu isu hangat hari ini, kali ini pula bercakap tentang satu lagi pemimpin PN ataupun Bersatu, sosok tubuh pemimpin ini yang menjadi salah satu antara pemimpin PN yang dikenali ramai. Azmin Ali, bekas Menteri Besar Selangor yang juga adun Bersatu. Di mana ini satu kejutan diterima untuk penyokong-penyokong Azmin. Pada Jun 20, artikel daripada Malaysia Kini. Azmin akan beri keterangan berhubung permohonan prosiding hina mahkamah. Mahkamah Tinggi KL akan mendengar keterangan daripada Azmin Ali berhubung permohonan sebuah syarikat pengimport telur untuk mendapatkan kebenaran bagi memulakan prosiding menghina mahkamah terhadap bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri itu. Ini susulan prosiding di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Leong Wai Hong. Hari ini untuk pendengaran ex parte hanya satu pihak dalam pertikaian hadir. Berhubung permohonan JNE Advance Tech Sendirian Berhad untuk mendapatkan kebenaran bagi meneruskan tindakan komitel itu. Plaintiff ingin mendakwa Azmin kerana menghina mahkamah berkaitan penyerahan keterangan saksi dalam saman fitnah syarikat itu terhadapnya. Jika disabitkan kesalahan, Azmin boleh dikenakan denda dan hukuman penjara. Saudara-saudara, itu yang kita nak tahu. Jika disabitkan kesalahan, Azmin boleh dikenakan denda dan hukuman penjara. Saudara-saudara, saya tidak berharap Azmin Ali untuk ditangkap ataupun dikenakan tindakan undang-undang. Tetapi yang saya mahu adalah keadilan ditegakkan, kebenaran ditegakkan. Nah, nak cakap Azmin bersalah atau tidak, kita pun tak tahu. Kita tunggu sehingga kes ini selesai. Tapi kalau Azmin Ali bersalah, bagaimana dengan jawatan beliau di dalam Bersatu dan Perikatan Nasional? Bagaimana dengan gelaran beliau? Bahkan jawatan beliau sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Nah, saudara-saudara, Azmin Ali rupanya boleh dikenakan denda dan hukuman penjara jika disabitkan kesalahan. Nak cakap hukuman penjara berapa lama? Nah, itu kita tak tahu. Keterangan Azmin yang juga adun Hulu Kelang itu adalah bagi perbicaraan di mahkamah bulan lepas mengenai saman fitnah syarikat itu terhadapnya berhubung isu import telur dari India. Ini pasti satu lagi kejutan untuk Azmin Ali dan Bersatu Perikatan Nasional. Adakah ini sedikit sebanyak akan memberikan impak negatif bagi PRK Dun Sungai Bakap pada 6 Julai depan? Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Saudara-saudara, seperti yang kita sudah dengar sebelum ini berkaitan dengan isu 6 jahanam ataupun berapa ahli parlimen wakil rakyat Bersatu yang berpaling tadah. Mungkin ramai dah muak dengar berkaitan dengan isu ini. Namun, saudara-saudara, ini pasti satu masalah besar untuk Muhyiddin Yassin. Kerana jumlah wakil rakyatnya yang berpaling tadah bukan sedikit. Termasuk adun, rasanya dah 7 wakil rakyat Bersatu yang menyatakan sokongan ataupun berpaling tadah. Saudara-saudara, Bersatu dalam satu kenyataan ataupun melalui satu artikel daripada BH Online, Bersatu hantar notis pengosongan 6 kerusi parlimen kepada Speaker Dewan Rakyat. Persoalan yang utama adalah adakah notis pengosongan 6 kerusi daripada parti Bersatu kepada Speaker Dewan Rakyat ini akan diterima ataupun akan ditolak.
Saudara-saudara, kita juga memberikan tumpuan bagi pilihan raya kecil Dun Sungai Bakap yang diadakan pada Julai depan. Adakah ini satu kekalahan awal untuk pembangkang ataupun untuk bersatu? Mungkin kita boleh cakap belum lagi mula. Pilihan raya kecil Dun Sungai Bakap bersatu dah hilang kerusi pula. Jadi saudara-saudara yang amat dihormati, bersatu di dalam kepimpinan ataupun komponen Perikatan Nasional yaitu pembangkang. Akhirnya menghantar notis bagi mengosongkan 6 kerusi parlimen. Bersatu hari ini bertarikh 20 Jun mengemukakan notis kepada Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul meminta supaya 6 kerusi parlimen diwakili wakil rakyatnya yang sebelum ini menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dikosongkan. Mungkin kalau kita boleh cakap ini selamat tinggal Muhyiddin Yassin, kerana wakil rakyatnya sendiri menyatakan sokongan terhadap musuh Muhyiddin Yassin sendiri yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perkara itu dimaklumkan Ketua Whip Bersatu yang juga naib presidennya, Datuk Dr. Ronald Kiandi, selepas merujuk perkara 49E Perlembagaan Persekutuan, di mana keahlian parti 6 wakil rakyat bersatu itu terhenti secara serta-merta. Justru katanya, sebagaimana perkara 49E Perlembagaan Persekutuan Perenggan 3, Speaker Dewan Rakyat perlu memastikan berlakunya kekosongan luar jangka dalam masa 21 hari selepas notis diterima. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, adakah notis 6 pengosongan 6 MP bersatu ini akan diterima ataupun ditolak? Itu menjadi persoalannya. Apa komen Anda saudara-saudara? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fearless Lifestyle. Terima kasih kerana bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, mungkin bukan saya sahaja yang pernah mendengar berkaitan dengan debat Rafizi, Liam dan juga Isham Jalil. Nah, saudara-saudara, terkini satu perkongsian daripada Harapan Daily bertarikh 21 Jun. Rupanya ini satu pengakuan Rafizi yang pasti membuat musuh-musuhnya meroyan dan pasti mengejutkan Isham Jalil sendiri. Rafizi tepis serangan Zaid. Masuk penjara pun saya tak takut setakat podcast. Nah, saudara-saudara, rupanya ini satu kenyataan Rafizi di mana beliau tidak takut untuk masuk penjara. Nah, apa cerita hangat ini? Mari kita teruskan di dalam artikel daripada Harapan Daily. Rafizi Ramli tampil menjawab serangan bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim. Kononnya, Menteri Ekonomi itu mengelak berdebat menerusi podcast dengan Lim Siansi, Isham Jalil dan Puat Zarkashi. Timbalan Presiden PKR itu berkata, jadual telah disusun dengan slot pada Julai sudah pun penuh. Manakala Ogos dengan individu yang menggunakan nama samaran Lim Siansi. Menurutnya, beliau juga ada bukti bahawa Isham Jalil sudah menolak walaupun dijemput. Nah, saudara-saudara, persoalannya siapa yang takut siapa sekarang ini? Bersemuka di podcast dengan Puat Zarkashi pula, bagi Rafizi tidak perlu. Beliau wakil rakyat dari parti dalam kerajaan perpaduan. Lebih baik bincang dalaman kalau tak puas hati. Masuk penjara pun saya tak takut. Masa nak dedahkan skandal 1MDB? Apalah nak mengelak kalau setakat podcast, tulis Rafizi, diakhiri dengan emoji ketawa. Ahli Parlimen Pandan itu berkata, demikian sebagai reaksi terhadap desakan Zaid agar Rafizi tidak mengelak untuk berdebat dengan Lim Siansi, Isham Jalil dan Puat Zarkashi. Sekarang adalah masanya. Saya harap Anda akan memilih
Lim Xianxi sebagai mangsa pertama Anda. Mari lihat sejauh mana Anda pintar. Tapi saya rasa awak tak serius. Anda telah memberikan berbagai alasan untuk mengelak daripada bertemu dengan Lim Xianxi, kata Zai. Nah, saudara-saudara, Anda boleh lihat melalui laman media sosial Rafizi Ramli. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, Rafizi tepis serangan Zaid dan pengakuan Rafizi, masuk penjara pun saya tak takut. Nak cakap Rafizi kena tangkap, rasanya tidak juga lah. Tapi ini kenyataan Rafizi yang pasti mengejutkan seluruh musuh-musuh politiknya. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.